nak tanya soalan. Ya, apa dia? Ada tanah yang sebelah mak saya punya mak lah, ke nenek lah. Ya. Ah, Tanah tu nenek yang punya, okey. nenek punya, Mhm. yang ada adik-beradik yang ada sekarang mak saya dengan pak cik saya. Okey. Saya. Okey. Anak dia ada duduk situ lah, anak sebelah sepupu saya lah, tapi dia dah meninggal. Janda dia Okey. duduk situ dengan Okey. anak. Yang seorang Okey. tu janda sepupu saya dia meninggal, tak ada anak, dia jaga anak buah dia situ. Okey. Berhak tak? Dia gini, siapa yang bertanya ni? Siapa nama ni? Yang Anwar. Anwar, begini ya, Anwar ya. Ya. Pertamanya, tanah nenek tu dah tukar nama ke belum? Itu yang saya tak tahu lagi. Saya tahu. Jadi Anwar kena semak dulu, dah tukar nama ke belum? Kalau belum tukar nama, kan, anak-anak nenek tu tadi, kan, sama ada yang meninggal ke belum, kena senaraikan dahulu. Dan lepas tu kita tengok tarikh meninggal yang mana dah meninggal. Tarikh meninggal tu, dia meninggal sebelum nenek atau selepas nenek. Kalau dia meninggal selepas nenek, dengan syarat tanah tu masih lagi nama nenek, kan, kalau anak-anak tu tadi meninggal selepas nenek, kan, waris kepada anak-anak nenek tu yang telah meninggal selepas nenek tu, maka mereka berhak. Itu dipanggil faraid berlapis. Faraid berlapis. Ya, jadi apa yang Anwar kena buat, Anwar kena semak dulu pemilik tanah tu dekat geran siapa masih lagi nama siapa. Itu perkara pertama kena buat. Kalau masih lagi nama nenek, senaraikan perkara kedua, senaraikan ke semua anak-anak nenek, kan? Termasuk yang dah meninggal pun, lepas tu dapatkan tarikh-tarikh meninggal dia, sama ada dia meninggal dahulu daripada nenek ataupun selepas nenek. Sebab kita nak tahu siapa yang meninggal selepas nenek, semua dapat. Dia berhak dapat. Kalau dah tukar tak? Kalau dah tukar, kita tengoklah nama siapa pula. Kan, siapa nama pemilik tu? Apa kaitan orang-orang yang hidup ni tadi dengan pemilik itu? Pemilik yang dah tukar nama baru yang ditukar ke atas tanah nenek tu. Ya? Kalau tukar nama cucu ataupun nama cicit dia? Jadi waris-waris cucu atau cicit tu lah yang dapat. Pakcik-pakcik semua dah tak dapat lah. Kan? Ya? Jadi itu ya? Ya, okey. Jadi kita teruskan ya, terima kasih ya Anwar ya kerana bertanya ya. Saya suka orang bertanya ni. Okey, kita teruskan lagi. Terima kasih Datuk. Ya. Tadi yang bab pengurusan jenazah isteri tu yang Datuk kongsikan tu, itu dalam bab faraid ke ataupun dalam bab pengurusan jenazah dalam kitab Fiqh min Haji tu? Saya sebab saya rujuk cepat ni, kan, saya tak buka kitabnya. Saya rujuk daripada kitab faraid. Jadi kitab faraid dia scroll dia bagi rujukan kepada kitab Fiqh al-Manhaji tu. Jadi saya belum tengok kat bahagian mana dekat Fiqh al-Manhaji. Ya? Kitab faraid tu kitab yang saya beli itulah daripada Datuk yang Datuk baru post tu kan? Tak. Yang nak post ni bukan. Dia ada satu lagi kitab yang lagi detail. Yang post tu buku ringkas dia. Yang kan ada kitab yang tebal tu. Yang mana? Yang Faham Faraid. Faham Faraid. Betul. Dalam Faham Faraid tu ada. Okey. Dalam Faham Faraid tu muka surat 48. Okey, terima kasih. Saya rujuk dekat Faham Faraid tu muka surat 48. Okey. Ya, muka surat 48, ya, 49 dan muka surat 50. Okey, Datuk. Terima kasih. Ya, okey. Sama. Okey. Jadi langkah rancangan harta seterusnya, langkah ketiga adalah mengetahui nisbah faraid. Jadi kita dah belajar dua tadi. Langkah pertama, kenali senarai pemilik harta. Langkah kedua, ketahui waris-waris berhak. Dan kita dah belajar apa itu mahjub, ya, iaitu terutamanya mahjub utama, halangan utama, MH, mahjub Irman. Dan sekarang ini yang saya sebelum kita berhenti rehat tadi, ya, sebelum berhenti rehat tadi saya terangkan tentang bagaimana nak ingat 6 nisbah faraid, iaitu 1/2, 1/4, 1/8,
2/3, 1/3, 1/6 itu ianya datang daripada ayat-ayat Al-Quran, iaitu kan, ayat 11 surah An-Nisa. Dalam ayat 11 surah An-Nisa kan, ada sebahagian nisbah, ayat 12 ada sebahagian nisbah, dan ayat 176 ada sebahagian nisbah. Jadi dalam ayat-ayat ini, nisbah yang dirujuk itulah dia. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Jadi apabila kita mendalami langkah ketiga ini, apa yang kita kena tahu ada 3 perkara. Yang pertama, asal ataupun dalil kat mana nisbah-nisbah tu dapat. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan asobah, ya, ataupun menghabiskan baki faraid dalam bahasa mudah kita. Dan yang ketiga, apakah nisbah-nisbah fardu yang ditetapkan untuk waris-waris faraid, ya, yang ditetapkan dalam Al-Quran dipanggil waris-waris fardu, ya. Jadi itu 3 benda yang kita kena tahu tentang nisbah, kan? Dari mana asal usulnya nisbah ini dapat, apa itu asobah. Jadi yang paling penting kat sini adalah mengingati nisbah dan memahami apa itu asobah, ya. Jadi kita ambil contoh daripada ayat 11. Ayat 11 ni dia, ya, menerangkan tentang nisbah faraid untuk ibu dan bapa tanpa ada anak-anak. Ya. Dan 1 anak perempuan dan ramai anak perempuan, dan anak lelaki bersama anak perempuan. Itu nisbah-nisbah yang diterangkan. Ya. Contohnya tadi, ibu dan bapa tanpa anak-anak, ibu 1/3, bapa akan menghabiskan baki faraid as-sobah. 1 anak perempuan, ya, adalah 1/2, kalau ramai 2/3 yang kita belajar tadi dekat mahjub nukson, ya. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Itu dalam ayat 11. Dalam ayat 12 pula, nisbah faraid untuk suami tanpa anak dan ada anak, isteri tanpa anak dan ada anak, adik-beradik seibu, ya, sama ada seorang. Kalau adik-beradik seibu seorang berapa? Adik-beradik seibu, ya, kalau ramai, ya. Jika si mati tidak ada anak dan bapa. Dekat dalam Al-Quran dia kata kalau adik-beradik seibu ni tak ada anak dan tak ada bapa, barulah adik-beradik seibu dapat, ya. Maka kan, contohnya daripada ayat 12 ini dikatakan bahawa kalau suami tanpa anak dapat 1/2. Maka kalau ada anak tu saya kata bagi 2. Jadi 1/4. Kalau isteri tak ada anak, bermula dengan 1/4 untuk isteri. Kan? Kalau ada anak, bagi dengan 2, 1/8. Ya. Adik-beradik seibu dan adik-beradik seibu seorang, tak kisah dia lelaki seorang ke atau perempuan seorang, dia dapat 1/6. Tapi kalau dia ramai, dia dapat 1/3. Ya, 1/3 dikongsi ramai-ramai. Itu dalam ayat 12 surah An-Nisa. Dalam ayat 176 surah An-Nisa, ya, diterangkan nisbah faraid untuk adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa kalau seorang dah ramai-ramai, ya, serta, ya, bila berlaku adik-beradik lelaki dan adik-beradik sebapa ataupun adik-beradik lelaki dan seibu sebapa ada bersama-sama, iaitu asobah, ya, macam mana nak bagi, kan. Dan di sini diterangkan isu kalalah si mati tiada anak lelaki dan tiada bapa, ya. Jadi itu dalam ayat-ayat Quran di mana didapat daripada ayat Quran itu, maka daripada nisbah-nisbah itu dikumpulkan menjadi satu jadual dipanggil jadual nisbah faraid ahli fardu. Ya? Contohnya 1/2 untuk siapa? Suami yang tidak ada anak. 1/2 untuk siapa? Ya, anak perempuan dengan syarat tidak ada anak lelaki. Kalau dia seorang sahaja. 1 cucu perempuan, ya, tidak ada anak lelaki,
dan tidak ada anak perempuan dan tidak ada cucu lelaki. Maka cucu perempuan tu daripada anak lelaki tadi akan dapat 1/2. Kan? Satu saudara seibu sebapa. Ini yang jadual-jadual yang menyebabkan ramai orang kata, Datuk, susahnya nak ingat jadual ni. Kan? Ini yang ramai orang komen lah. Ya. Jadi saya akan bagi tips macam mana nak ingatkan jadual ni supaya mudah kita ingat. Ya. Saya akan bagi tips macam mana nak memudahkan kita ingat. Ya. Jadi kalau kita tengok kat sini, satu saudara seibu sebapa, kan? Ya, kalau dia seorang, satu saudara seibu sebapa perempuan, dia macam anak perempuan. Dia dapat 1/2. Dengan syarat apa dia? Tak adalah adik-beradik seibu sebapa lelaki. Kan? Ya. Dan tidak ada datuk sebab tak ada bapa, sebab bila ada bapa menghalang adik-beradik seibu sebapa dapat bahagian. Itu syarat-syarat dia. Ya. Sebab bila kita buat jadual nisbah fardu ni daripada ayat Quran tu tadi telah digabungkan juga dengan apa dipanggil mahjub tadi, ya, supaya kita nak faham. Ya. Jadi daripada nisbah fardu ni tadi kalau kita tengok ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8 dan ada 2/3. Ya. Jadi ada 6, ya. Yang pertama bermula dengan 1/2. Bagi dengan 2 jadi 1/4. Bagi dengan 2 jadi 1/8. Itu barisan atas. Barisan kedua 2/3 dibahagi dengan 2 jadi 1/3 dibagi dengan 2 jadi 1/6. Ya. Jadi daripada jadual-jadual ini yang ramai orang kata mengelirukan, yang perlu kita ingat adalah, ya, yang perlu kita kena berjaga-jaga, berhati-hati ialah nisbah 1/3, ya, untuk ibu. Ya. Nampak? Untuk ibu ni, untuk ibu si mati, dia dapat 1/3 jika tidak ada keturunan ke bawah. Bermakna tidak ada anak, ya, anak-anak si mati. Dan juga tidak ada 2 atau lebih adik-beradik si mati. Tak kira lah adik-beradik si mati tu dapat ataupun tidak. Ya. Kalau si mati ada anak lelaki, ya, dah tentu 1/6 untuk si ibu. Kan? Tapi kalau si ibu ni tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan. Ya. Si mati tidak ada anak lelaki, tidak ada perempuan. Tapi si mati ada 2 adik-beradik seibu sebapa, maka ibu tak akan dapat 1/3. Ibu akan dapat 1/6. Ya, jadi itu yang kita kena faham. Ada keturunan ke bawah dan 2 ataupun lebih saudara sama ada, ya, seibu sebapa, ya, lelaki ataupun perempuan. Ya. Jadi ini yang kita kena faham. Ada kalanya dalam senarai si mati ni, dalam tu tak ada anak, ibu tak ada anak, kan? Si mati tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan. Bermakna ada 4 saja waris utama. Tetapi adik-beradik, ada bapa masih hidup, adik-beradik si mati ramai. Jadi kita tengok adik-beradik si mati tu ramai, oh, ibu bukan dapat 1/3, ibu akan dapat 1/6. Ya? Izinkan saya guna whiteboard untuk mudah faham. Okey. Ya. Kita ambil contoh, Azman ada dalam ni ke, Mi? Mi, Azman ada dalam ni ke? Tanya dia. Ha? Yo abang Azman ada dalam ni ke? Kena tanya dia lah. Tengok dalam. Tadi ada nampak. Tadi ada tu lah. Kan? Kita gunakan dia lah. Man, minta maaf ya, saya gunakan Azman, saya gunakan awak sebagai contoh, ya. Minta maaf dulu, kan. Ini bapa, ini ibu, ya. Ini suami, ini isteri. Ya. Sebab saya gunakan Azman ni sebab saya dah tahu dia adik-beradik dengan Azmi. Jadi dia ada adik 4 adik-beradik lelaki dan 4 adik-beradik
perempuan. 4. Ya. Okey. Bapa dah tak ada. Oleh kerana bapa dah tak ada, bila Azman meninggal dunia, ya, ibu ada, ya, bapa dah tak ada, Azman meninggal dunia yang kemudian, sebab tu tanda dia dua pangkah, isteri akan mendapat 1/4 kerana tidak ada anak. Ibu ni tadi, kalau kita tak tengok adik-beradik, ibu sepatutnya tak ada anak dapat 1/3. Tapi untuk ibu kita kena hati-hati, kita kena tengok ada tak adik-beradik. Jadi bila kita tengok adik-beradik ni, kan kat sini adik-beradik kita tengok, untuk si ibu adik-beradik ada 8 orang, bermakna 2 dan ke atas lebih seorang. Maka si ibu akan dapat 1/6. Ya. Jadi untuk mudahkan ni, nak tahu adik-beradik dapat baki berapa, maka adik-beradik ni kita jadikan ini 12, bermakna 1/6 2/12, 1/4 3/12. Jadi adik-beradik akan dapat 7/12. Ya. Baki faraid, adik-beradik dapat 7/12. BF bukan boyfriend ya, baki faraid. Ya. Jadi itu dia punya untuk situasi pengiraan nisbah faraid untuk harta pusaka, ya, saudara Azmi, iaitu abang dia Azman, ya, sekiranya beliau meninggal dunia, ya. Jadi saya nak terangkan yang penting ni ibu ni, ya. Yang saya nak terangkan yang penting adalah ibu, ya. Ibu yang saya nak terangkan ni, itu yang penting, yang ini. Nampak? Ibu dia jadi 1/6 disebabkan oleh adanya adik-beradik lebih daripada 2 orang. Ya? Walaupun si mati tidak ada anak. Ya? Jadi itu adalah contoh. Ya? Contoh yang saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Okey. Okey. Ya. Jadi dalam bab nak mengingati nisbah faraid ni, ya. Ini yang tips yang saya ingin kongsikan. Yang pertama, nisbah faraid fardu ada 6. Ingat dulu yang 6 ni. Ya, sahabat-sahabat kena ingat yang 6 ini. Ya. Ya, sahabat-sahabat kena ingat yang 6 ni, yang 6 ni. Ini yang pertama. Boleh ingat ini, insya-Allah mudah untuk ingat yang seterusnya. Yang seterusnya ingatkan pula nisbah waris utama tanpa anak. Jadi kalau waris utama tanpa anak, ibu, ya, 1/3, suami 1/2, isteri 1/4, bapa asobah. Ya, sebab tak beranak. Tapi ibu ni kena hati-hati sebab ibu ni 1/3 boleh bertukar menjadi 1/6 sekiranya ada adik-beradik, ya, ya, si mati, ya, lebih daripada 2 orang. Ya. Adik-beradik si mati lebih daripada 2 orang, maka, ya, 2 dan ke atas adik-beradik si mati, maka ibu akan jadi 1/6. Itu je yang kita nak ingat, kan? Seterusnya apa yang kita kena ingat ialah apa terjadi sekiranya nisbah waris faraid, ya, yang nombor 3 ni ada anak, ya. Jadi bila ada anak, bapa akan jadi, ya, bapa akan jadi 1/6. Ya. Ibu, ya, 1/6. Suami akan mendapat 1/4. Dan isteri akan dapat, ya,
1/8. Ini kalau ada anak. Kan? Jadi itu sebenarnya tips bagaimana nak mengingati nisbah faraid, dan kemudian barulah ingatkan nisbah faraid hanya untuk orang perempuan sahaja, tetapi mereka bersendiri. Contohnya anak perempuan, kalau seorang anak perempuan berapa? Seorang anak perempuan dapat 1/2. Kalau 2 anak perempuan akan dapat 2/3. Macam gitu. Kan? Jadi bila ingat anak perempuan ni, anak perempuan dengan adik-beradik perempuan sama sahaja dengan nisbah dia. Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kalau dia seorang pun 1/2. Kalau dia ramai, dia menyendiri, tidak ada adik-beradik lelaki, dia ramai lebih daripada 2 adik-beradik perempuan, ya, maka dia dapat 2/3. Yang berbeza adalah adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu, kalau seorang, mereka akan dapat 1/6. Kalau ramai, ya, lebih, ya, atau sama dengan 2, mereka akan dapat 1/3, kongsi sama rata. Sebab itu ini cara saya gunakan untuk mengingati nisbah. Boleh ikut tak? Boleh ikut? Sahabat-sahabat boleh ikut untuk mengingati nisbah? Sahabat-sahabat semua dah senyap ni, kan? Boleh. Boleh, ya? Okey, ya. Jadi itu kena ya. Kena fahamlah. Ya. Okey. Jadi seterusnya, apabila kita dah ingat nisbah ahli fardu, dah ingat, barulah kita fahami apa itu asobah. Jadi nak buat perancangan harta, kita kena tahu teori faraid. Dan bila nak tahu teori faraid ni, apa yang kita kena ingat? 3 benda. 1, kan? Ya. 3 benda utama. 1, sebab waris berhak kita dah tahu ada 25. Tu saya dah bagi formula. Tu tak payah. Tapi yang kena ingat dan faham betul-betul ialah 1 adalah nisbah fardu, sebab dia berubah-ubah bila berada, jadi ada anak, tak ada anak dan sebagainya. Yang kedua, kena faham mahjub. Yang ketiga ni dia, kena faham asobah. Ya. Apa dia asobah? Asobah adalah kadar bahagian yang tidak ditetapkan secara tepat oleh syarak. Tak ditetapkan dalam Al-Quran secara tepat. Ambil contoh. Apa dia? Anak lelaki. Anak lelaki cuma kata kalau ada bersama dengan anak perempuan 2 bahagian. Kalau dia ada sendiri, dia asobah. Kan? Asobah tu berapa dia dapat? Dia ada kemungkinan dapat semua harta pusaka. Ada kalanya dia mendapat baki pusaka setelah dibagikan. Kalau ada bapa, bagikan pada bapa. Ada yang meninggal tadi suami, bagikan pada isteri. Bagikan kepada ibu ataupun nenek kepada anak lelaki tu. Baru anak lelaki tu dapat. Okay. Dan ada kalanya langsung tidak dapat apa-apa. Ini selalunya tidaklah berlaku kepada waris-waris utama. Tapi berlaku kepada kalau asobah itu berlaku pada adik-beradik si mati. Terutamanya bila ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, kan, dengan adik-beradik si ibu dalam keadaan-keadaan tertentu, ada kalanya adik-beradik lelaki seibu sebapa ni tak dapat apa-apa. Jadi itu kena faham asobah. Dan asobah ini ada 3 kategori, iaitu asobah bi nafsihi, asobah bi ghairihi, yang ini, ya, dan asobah ma'a ghairihi. Apa dia asobah ini? Apa dia? Ya. Apa dia asobah bi ghairihi, ya, bi nafsihi? Asobah bi salnihi adalah asobah dengan diri sendiri. Contoh asobah dengan diri sendiri ialah
bapa ni apabila dia mati tidak ada anak lelaki, tidak ada anak, ya, maka bapa akan asobah, ya, binafsihi. Bermakna asobah binafsihi ni adalah waris lelaki menghabiskan baki faraid dengan sendiri. Ya, dengan sendiri. Ya, contohnya anak lelaki tidak ada kehadiran anak perempuan. Adik-beradik lelaki sahaja seibu sebapa tanpa kehadiran adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan seibu sebapa. Ya? Itu contoh dia. Ya? Yang kedua adalah asobah bi ghairihi. Asobah bi ghairihi adalah asobah, ya, bersama dengan waris perempuan. Ya? Bermakna lelaki itu hadir sama dengan perempuan. Jadi kalau nak ingat asobah bi nafsihi tadi, dia punya tips dia adalah asobah bi nafsihi tadi, tips dia adalah bin ni. Ya? Asobah bi nafsihi adalah bin. B-I-N. Bermakna lelaki sahaja yang habiskan. Ya? Kalau asobah bi ghairihi, ya, B, ya, dan G dia punya tips. Boys dengan girls. Mesti ada boys dengan girl, barulah asobah bi ghairihi. Asobah bersama dengan lelaki dan perempuan. Ya? Berlaku apabila anak lelaki bersama anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Ya, adik-beradik lelaki seibu sebapa bersama adik-beradik perempuan seibu sebapa. Ini contoh-contoh dia. Ya. Dan asobah terakhir adalah asobah ma'a ghairihi. Ya. Ini berlaku apabila asobah waris perempuan, ya, bersama dengan waris perempuan yang lain. Ya. Jadi asobah ma'a ghairihi ini adalah apa dipanggil asobah bersama waris perempuan yang lain, ya. Ya, berserta waris perempuan yang lain. Ya. Waris perempuan berserta waris perempuan yang lain. Itu dia punya asobah ma'a ghairihi. Jadi ada 3 ma'a ghairihi, tips dia, ya, cara nak ingat, ya, nak mudahkan ingat untuk ma'a ghairihi adalah M dan G. Makcik dan girls. Ini cara saya nak mudahkan saya ingatlah. Kan? Jadi itu cara saya mengingati asobah yang 3. Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada, saya teruskan. Izinkan saya teruskan. Jadi asobah, ya, yang sekarang ni kita nak masukkan carta ini, nak masukkan mahjub dan juga dengan asobah sekali. Ya. Dalam kes waris utama, bila ada anak lelaki dan anak perempuan, asobahnya adalah asobah apa? Anak lelaki dengan anak perempuan, asobah apa? B dengan G apa? Oh, semua dah senyap ni. Kan? Asobah boys dan girls. Ya? Boys. Bi ghairihi. Bi ghairihi. Kan? Bi ghairihi. Bi ghairihi. Betul. Ya. Okey. Ya. Itu asobah yang pertama. Asobah, ya, itu bi ghairihi. Jadi dia menghalang, ya, sebab ada waris utama ni tadi ada bapa dan ada anak lelaki, dia halang. Yang ni terhalang, tak dapat. Ya. Adik-beradik tak dapat. Ya. Okey. Ya. Jadi asobah sama juga yang ini pun terhalang. Cuma beza dengan gambar tadi, yang tadi mati adalah suami, yang ini mati adalah isteri. Yang ini pun terhalang. Ya, asobah yang sama, ya, B dan G. Ya. Ya. Okey. Bila anak lelaki dan anak perempuan tak ada, ini tidak terhalang, dapat. Dan ada adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan, masih lagi asobah bi ghairihi. Okey. Ya. Kan. Ya. Apa terjadi kalau dekat sini, ya, dekat sini hanya adik-beradik
perempuan kepada si mati. Sebab kat sini ada anak perempuan, kat sini ada adik-beradik perempuan, asobahnya adalah asobah makcik dengan girls. Ya, MG. Ya, asobah ma'a ghairihi. Ya. Jadi ini yang perlu kita faham dari segi asobah. Jadi bila nak buat perancangan harta, ini yang kita kena faham, mahjub dan asobah dan nisbah fardu. Sebab tu saya kata dalam perancangan harta, kita kena tahu teori sahaja, kita tak perlu buat pengiraan. Sebab kita punya bakal-bakal pelanggan, prospek tidak akan minta macam mana, berapa aku punya harta, dia tak akan cerita. Dia ada harta 5 juta, dia tak akan cerita. Macam mana kalau bagi kan, dia cuma akan tanya berapa nisbah kalau saya meninggal, isteri saya dapat berapa, anak saya dapat berapa. Jadi dia akan buat pengiraan dalam fikiran dia sendiri. Ya. Ada soalan? Ada soalan ke tidak? Ada Datuk. Ya. Ada soalan? Waalaikumsalam Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa ni, adik-beradik seibu ni, maknanya kalau tak ada bapa atau anak lelaki, Okey. maka dia tidak mahjub. Maksudnya bapa atau anak lelaki tu, maksudnya kalau anak lelaki tak ada tapi bapa ada, tetap juga dia mahjub lah. Dia tetap juga bapa memahjubkan kepada adik-beradik tu. Ya. Jadi kena ingat ya. Kan saya kata tadi yang ada 4 kategori, kan? Ingat ya, Abu Nais, ada 4 golongan tu tadi. Ya. Maksudnya apa ni? Golongan Maksudnya bawah. bapa juga dia akan menghabisi harta ke atau macam mana? Ya, dia akan menghabisi harta kalau tak ada anak lelaki. Oh, gitu. Ya. Okey. Kalau tak ada anak lelaki, dia akan menghabiskan harta. Bapa menghabiskan harta. Jadi kalau masalah yang kata hijab tu, contoh bapa ada, anak lelaki ada, maka yang memahjubkan adik-beradik itu adalah dua-dua sekali itulah. Ada dua-dua sekali, tapi siapa yang menghabiskan baki faraid adalah anak lelaki. Yang asobah adalah anak lelaki. Oh, jadi maksudnya kalau ada bapa dengan anak lelaki, maksudnya yang menghijabkan dia itu adalah anak lelaki. Ya. Yang menghijabkan dua-dua, yang mahjub. Tapi yang menghabiskan asobah adalah anak lelaki. Jadi nak faham asobah ni, siapa yang menghabiskan, nak faham asobah, kan? Ni saya bagi tip. Nak faham asobah, kan? Itu yang saya kata tadi. Kita ada 4 golongan, betul? Ya. Golongan yang paling kuat sekali habiskan asobah adalah golongan bawah. Ya. Iaitu anak lelaki tu. Diikuti oleh golongan atas. Bapa. Ya. Kemudian golongan tengah. Baru golongan sisi. Jadi tadi soalan Abu Unais, soalan ada bapa. Kan? Bapa ada. Anak lelaki pun ada. Kan? Jadi siapa yang lebih utama? Golongan bawah. Anak lelaki yang habiskan asobah. Kan? Kalau anak lelaki tak ada, ada bapa dengan adik-beradik. Adik-beradik tak dapat sebab apa? Bapa dah habiskan. Bapa ni dah habiskan. Kan? Itu cara nak ingat. Sebab tu carta yang saya bagikan yang ini ni, kan? Carta yang saya bagikan yang ini ni, ni penting ni, kena faham. Kalau ada bapa, lepas tu ada anak perempuan, pun sama juga. Bapa ada anak perempuan tak habiskan. Sebab yang menghabiskan selalunya adalah lelaki. Kan, waris lelaki. Jadi oleh kerana anak perempuan tidak menghabiskan, kan? Jadi anak perempuan golongan bawah ada anak perempuan tapi dia tak habiskan asobah, kan? Maka bapalah habiskan.
Oh. Kan sebab anak Yang perempuan tadi. Ya, Abu Banais. Ya. Yang keadaan bapa dia dapat asabah dengan dia punya bahagian tu waktu bila tu? Bapa dia dapat azubah. Asabah dan dia ada plus tu, yang saya ingat ada plus. Oh, ada plus. Dia bapa ni dia ada plus, ialah dia kena pastikan, ya. Dia kena pastikan bahawa dia punya bahagian tu tak boleh kurang daripada 1/6. Bapa punya bahagian faraid bila ada dengan anak perempuan saja, bila anak lelaki tak kisah. Kan? Bila ada anak perempuan, kan, bapa punya bahagian ni mesti sekurang-kurangnya, ya, paling sedikit adalah 1/6 kalau dia habiskan. Faham? 1/6? Oh. Okey. Ya. Kejap saya buka whiteboard lah senang. Ya, whiteboard lagi nampak. Okey. Soalan Abu Unais ialah, okey. Dia kadang gini, ya. Bapa, betul. Ibu, kan? Okey, ya. Suami, isteri. Okey? Anak perempuan. Betul? Jadi yang meninggal yang ini. Ya. Yeah. Okey. Ibu sebab ada seorang anak perempuan, ibu akan dapat 1/6. Isteri 1/8. Sebab ada anak. Anak perempuan adalah 1/2. Jadi nak samakan dia ni 24 lah. 12/24. Siapa je lah angkat tangan. Ini 3/24. Ya? Ini 4/24. Betul? Nak samakan semua, ya. Jadi 4 campur 3 campur 12 jumlah adalah 19/24. Bapa akan dapat 5/24. Betul? Kalau ikut kiraan asubah lah. Okey. Ya? 5 asal 5 Datuk. Sebab baki. 24/24 tolak Oh, ya, 19/24. Ya, 5. Okay. 5/24 ni adalah besar daripada 1/6. 1/6 ini bersamaan 4/24 kan? Ya, ya. Betul? Jadi okey. Ya, ya. Jadi okey. 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 Kalau anak perempuan ini ada 2. Ya? Anak perempuan ni ada 2. Dia akan dapat 2/3 Abu Nais. Ya, ya. Bersamaan dengan 16/24. Okey? 16 campur 4 campur 3. Berapa? 23/24. Betul? 16, 17, 23. 16. Okey. Jadi 24/24 tolak 23/24. Baki untuk bapa adalah 1/24. Ini tak boleh. Oh. Sebab bapa mesti dapat sekurang-kurangnya 4/24 iaitu 1/6. Jadi kes macam gini dipanggil aul. Oh. Ya. Jadi bapa bila ada dengan anak perempuan sahaja, bapa tak boleh kurang daripada 1/6 dia dapat. Okey? Okey. Okey? Jadi ni kena, ya. 1/24 tu pergi ke siapa? Tak. Jadi sekarang tu kena nisbah tu ditukar. Tu boleh. Dia bukan dia kena tukar jadi bukan 24 dia punya kiraan. Kiraan dia telah menjadi tadi berapa tadi 23 kan? Campurkan dengan 4 27. Jadi bapa akan dapat 4/27, mak akan dapat 4/27, ibu akan dapat 47, isteri akan dapat 3/27, anak perempuan akan dapat 16/27.
Jadi maksudnya dia punya cara pembagian tu dibesarkan. Dibesarkan. Itu yang dipanggil aul. Oh. Jadi dalam hari ni, oleh kerana kita bincang pasal perancangan harta, kita tak belajar sangat tentang pengiraan. Pengiraan adalah dekat urus pusaka. Sebab saya kata perancangan harta ni adalah teori sahaja. Kan? Untuk perancangan harta kita kena faham dari segi teori faraid sahaja. Kita tak perlu buat tak perlu buat pengiraan sampai detail. Ya, sampai terperinci tak perlu. Ya. Ya, jadi itu yang perlu kita faham setakat inilah. Okey. Ada soalan lain sebelum saya nak bagi soalan. Okey, Datuk. Ya, Azlan. Bahagian ibu tiri adalah sama dengan macam ibu kandung. 1/6 juga. Ibu tiri, Ya. yang meninggal siapa? Kita kena tengok yang meninggal siapa. Kalau meninggal suami, contoh dia ada ayah dengan ibu tiri. Ibu tiri tak dapat. Ibu tiri tak dapat ya? Sebab kan, ibu tiri tak dapat. Bermakna ibu tiri kepada si suami yang meninggal tu kan? Ya, saya. Ibu tiri tak dapat. Isteri, maksud saya isteri kedua mungkin. Isteri kedua kepada si suami itu meninggal. Isteri kedua? Lain Anak tu. tiri lah. Anak tiri. Maksudnya suami kan, suami meninggal, kemudian dia ada meninggalkan isteri dia, tapi bukan ibu kepada anak. Dapat. Bermakna contohnya macam ini. Suami dia kahwin dengan pertama, kan? Dia kahwin dengan pertama, lepas tu yang isteri pertama tu mati. Isteri pertama tu mati. Dengan isteri pertama ada anak contohnya kan? Ya. Dia macam ginilah. Senang kita nak nampak whiteboard. Dia senang semua ni nak nampak whiteboard. Okey. Kan? Suami ni tadi. Suami. Kan? Dia dengan isteri pertama. Betul? Ini isteri satu. Ya? Isteri number 1. Dia ada anak. Ya? Katalah dia ada anak lelaki, anak perempuan. Betul? Ya. Yang ini mati. Ya. Suami pun kahwin dengan isteri 2. Ya. Okey? Dengan isteri 2 tak ada anak. Okey? Kan? Suami ni bapa dah tak ada. Ibu ibu pun dah tak ada. Okey? Sekarang ni barulah suami meninggal. Itu soalan Azlan Lan? Ya, betul. Sekarang ni dapat berapa? Kan soalan dia ni dapat berapa kan? Ya. Okey. Sebab dia isteri, walaupun dia tak ada anak dengan suami, tapi suami ada anak, dia dapat 1/8. Okey. Okey? Ya? Ada soalan. Kalau isteri 2 tu ada anak, maknanya anak tiri kepada si mati. Anak tiri tu akan dapat tak? Yang ini bermakna isteri 2 ni, isteri 2 tu sebelum kahwin dengan suami tu. Okey, nanti saya draw betul-betul. Bermakna dengan si suami ni dia tak ada. Tapi dia ada anak lain. Tapi sebelum dia kahwin, dia ada anak sendiri. Ya, kan? Dengan suami yang lain lah. Dengan suami yang lain tak kisahlah. Okey. Ya. Okey, anak lelaki, anak perempuan. Ini adalah anak tiri kepada suami kan? Ini adalah okey, kan? Ini ini okey. Ini adalah anak tiri, betul? Kan? Betul. Anak tiri, kan? Ini adalah anak tiri kepada almarhum suami, kan? Jadi dia tak dapat. Okey. Sebab harta ialah harta pusaka suami. Kan? Jadi dia anak tiri kepada suami. Jadi kan harta pusaka kat sini. Kan? Jadi tak dapatlah. Yang dapat yang ini, yang ini, yang ini. Jadi mana isteri yang kedua ini akan dapat 1/8 lah. 1/8. Sebab suami ada anak yang ni. Tu kena faham. Okey. Okey, faham. Okey.
Kita ubah balik. Kan? Kita ubah balik yang ini. Ya. Kita ubah balik carta ni. Ya. Kita ubah sikit. Ya. Ubah sikit je. Bukan apa. Nak tengok. Ya. Ustaz, nak tanya sikit, ubah sikit ni. Kata yang kedua yang seorang perempuan. Lepas tu dia ada anak perempuan dengan si suami ni. Si suami tu, tapi yang isteri tu memang janda, ada anak lelaki dan anak perempuan lah. Habis bila Okey, bagus, soalan yang bagus. Okey. Sekarang ni kita nak tengok bila tadi yang ni mati kan? Ya? Yang ni mati, ini tak dapat. Okey, bawah tak dapat. Yang ini dapat 1/8. Okey. Yang ini dapat sebab dia adalah anak kandung daripada suami. Ya. Yang ini tak dapat sebab dia adalah anak tiri. Anak tiri memang tak dapat lah. Tak dapat. Okey. Sekarang ni saya nak ubah sikit. Ya, saya nak ubah sikit. Ya. Saya nak ubah sikit. Datuk. Ya. Apa ni yang anak AP dengan AP tu, adakah pembahagian dia 2/3 sama macam tu ke ataupun ada lain? 2/3? Kan anak perempuan, sekarang ni si tak. ada 2 anak. Tak. Sebab ini bila ada 2 ni, ada anak lelaki sekali, anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Oh terus. Okey. Anak perempuan akan dapat 1 bahagian setiap anak perempuan. Oh, mana bila ada jadi anak sekarang ni anak perempuan ada 2. Okay. Jadi baki faraid itu kena dibahagikan kepada 4 bahagian. Okey, faham. Ya. Sebab ini dan ini. Okay. Yang mati yang ini kan. Kan. Jadi itu yang kita kena faham. Okey, ya. Sekarang ni saya nak draw balik semula. Saya nak supaya anda faham semua. Kan? Saya nak draw ni lain sikit. Okey. Ya. Lain Ustaz, sikit. Ya. Dia punya kes ni lain. Ini si suami ni, dia tak kahwin isteri kedua. Dia memang kahwin dengan janda. Janda ada anak lelaki, ada anak perempuan. Lepas tu dia kahwin dengan janda tu. Janda tu ada anak perempuan nak seorang. Jadi matilah si suami ni. Siapa yang dapat harta tu? Siapa yang dapat harta tu? Saya dah jawab dah tadi. Kan? Tak. Tadi, ini dalam sini. Yang meninggal siapa? Yang meninggal siapa sekarang? Tapi Ulang balik. Saya nak tahu siapa yang meninggal. meninggal suami tu, tapi dia ada janda. Dia kahwin dengan janda. Okey, janda tu ada anak lelaki, ada anak perempuan. Tapi dengan janda tu juga dia dapat anak perempuan, anak dia sendiri. Jadi matilah si suami tu meninggalkan anak perempuan dia seorang dengan anak tiri dia ada 4 orang, ada 2. Okey. Bermakna yang ini tak adalah. Yang belah kanan ni tak ada. Yang belah kanan tu sebab dia kahwin dengan janda. Yang ni tak ada. Okey. Baik. Okey. Bermakna macam gini. Dia kahwin macam gini, kan? Isteri. Tapi isteri ni ada anak, dah ada anak semasa berkahwin dengan si suami. Kan? Ya. Kat sini dia dapat anak perempuan. Seorang. Yang meninggal ini. Ya. Betul? Ya, betul. Okey. Yang ini tak dapat ya. Sebab anak tiri. Yang ini dapat 1/8. Okey. Yang ini dapat 1/2. 1/8, 1/2 sikit tak cukup. Ini bermakna 4/8. Ada baki 3/8. Ya. Baki 3/8 ni pergi kepada adik-beradik suami. Adik-beradik seibu sebapa ke, adik-beradik sebapa ke. Kan? Tengoklah. Kan? Ini baki 3/8 kat sini. Ya? Maknanya yang anak perempuan ni akan dapat separuh lah, setengah lah. Ya, sebab anak perempuan tu seorang. Adik-beradik tiri dia langsung tak dapat lah. Langsung tak dapat.
katalah lepas suami ni meninggal, mak dia pula meninggal. Yang 1/8 mak dia tu pergi kat siapa? Okey. Ya. Ya, kita padam macam ni lah. Kita padam macam ni. Okey. Sekarang ni kan? Okey, ni 1/8 kan? Ya. Okey. Dia ada tadi daripada suami, belum sempat harta tu diagihkan, yang ini pula meninggal. Ya. Kan? Yang Si 1/8 pula. mak dia pergi Si kat isteri siapa? ni pula. Okey. Meninggal. Ya. Ni meninggal. Okey. Ya, Ya. sama juga yang ni kena tengok dulu. Nanti dulu, yang ni kena tengok dulu. Ada bapa, ada Tak ada. Semua dah tak ada. Okey, bermakna si isteri pun dah, atas ni pun dah tak ada. Tak ada. Dua-dua dah tak ada. Okey, jadi yang tadi dia ada 1/8 kan? 1/8 tu dikongsikan oleh ini. Okey. Okey, berapa bahagian? Kan? Ni dipanggil asobah. B boys dengan girl. Kan? 1/8 tu dibagikan dengan 4. Yang ada adik. Kenapa dibagikan 4? Padahal anak 3 kan? Kenapa dibagikan kepada 4 tapi anak 3 kan? Sebab lelaki 2. Anak lelaki 2. Bahagian lelaki. Okey. Sebab tu dibagikan dengan 4. Jadi bermakna anak perempuan akan dapat berapa? Kan? Anak perempuan akan dapat 1/32. Anak perempuan akan dapat, nanti dulu. Dia bukan 1/32. Anak lelaki ni pun dah established lah. Dia kata tak apalah. Aku ni anak tiri. Aku bagi serahlah kepada anak perempuan yang si mati. Yang ni. Dia nak bagi semua. Bagi semua boleh? Dia anak lelaki ni tak nak ambil. Dia nak bagi pada yang ini dengan yang ini. Dia nak bagi kepada dua-dua adik-beradik perempuan dia. Dia nak bagi kepada dua-dua adik perempuan dia. Yalah, dia nak bagi pada 2 adik. Bagi yang ini saja. Bagi kepada anak perempuan yang asal ni. Anak perempuan daripada yang dengan suami ni. Tak, dia bagi dekat yang saja. Anak AP saja. Boleh. Bermakna dia melepaskan hak. Boleh. Itu dipanggil melepaskan hak. Boleh. Boleh. Itu tak ada masalah. Ya. Jadi mana bagi dekat anak perempuan dia lepaskan hak. Jadi anak perempuan yang lagi 2 ni dapat sikit je lah kan? Ya. Yang anak perempuan. Tak. Dia bukan dapat sikit je. Dia dapat 1/8 tu lah. Okey. 1/8 tu sebab dia dah lepaskan hak dia. 1/8 tu dibagi 2 pula. Okey, kan? Bila saya melepaskan hak, bermakna saya tak ambil bahagian faraid saya. Bahagian faraid tu dikongsikan dengan kepada orang yang nak ambil lah. Itu maksud dia. Okey. Alright. Okey, jadi contoh yang bagi dengan yang anak perempuan dengan yang bila mak dia meninggal kemudian tu semua sekali 1/8 daripada yang asal-asal lah. Ya, betul. Okey. Yang ni sekarang kita keliru sebenarnya. Okey. Kemudian jadi susah ya. Okey. Jadi Jadi ya. Okey. Apa yang kita telah pelajari hari ini untuk selesaikan soalan faraid, pertama mesti gunakan carta waris faraid, ya. Ataupun carta struktur faraid. Gunakan dia. Itu mudah untuk kita tak nampak kesilapan. Kalau kita tak buat, akan nampak kesilapan. Yang kedua, cek 6 waris utama ni dulu. Ada ke tak ada? Yang ketiga, semak majuk iman. Yang keempat, barulah asobah. Ya? Jadi itu cara kita nak menjawab soalan. Ya? Jadi saya ada sediakan soalan. Daripada Hadijah tadi tu, tadi kita dah jawab mahjub kan? Sekarang ni nak jawab asobah pula. Ya, kalau kita tengok, Hadijah ni tadi meninggal dunia. Suami satu ni, Akilah menjawab tadi kan? Beliau meninggalkan suami, 1 anak lelaki, 2 anak perempuan dan 2 adik-beradik kandung, lelaki kandung. Kan? Sebab ada 1 anak lelaki, 1 anak perempuan, ya. Yang ini tak dapat. Ya, adik-beradik kandung ni tak dapat. Itu yang Akilah dah jawab tu.
Kan? Apa jadi asobah dia? Asobah boys dengan girls. Ya? Kan? Jadi suami dapat berapa? Suami dapat 1/4 sebab ada anak. Kan? Maka baki 3/4 ni dikongsi. Baki 3/4 dikongsi oleh satu anak lelaki dan satu anak perempuan, di mana 3/4 itu dibahagikan kepada 3. Kenapa dibagikan kepada 3? Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Maka anak lelaki akan dapat 2/4, anak perempuan akan dapat 1/4. Kan? Sebab ni dia. Kenapa anak lelaki dapat 2/4? Sebab anak lelaki dapat 2 bahagian. Ya. Soalan Abu Bakar. Sama juga soalan Abu Bakar. Kita dah tengok siapa tadi menghalang. Kan? Yang halang adalah kan? Datuk sebelah bapa terhalang. Kan? 2 adik-beradik perempuan kandung pun terhalang. Kan? Jadi yang dapat siapa? 2 orang isteri, 1 anak perempuan, bapa dan ibu. Jadi yang asobahkan siapa? Adalah bapa ni asobah. Ya? Ini dia asobah. Ya? Asobah apa? Bin nafsihi, sebab bapa seorang-seorang menghabiskan. Ya? Dia tak bersama dengan grup, dengan anak perempuan dia, tak ada, kan? Dia sendiri. Bapa tu lelaki, dia bin, ya. Ya, dia tak bersama dengan boy and girls, ya. Boy and girl ni dalam kategori yang sama. Ibu dengan bapa dia tak boleh asobah bersama. Ibu dia ada bahagian dia sendiri, ya. Osman pula meninggal dunia, meninggalkan seorang ibu, seorang isteri dan 3 adik-beradik perempuan, seibu sebapa. Harta pusakanya adalah kebun, kira pembagian faraid. Ini kalau soalan macam gini, okey. Macam ni kan, Osman meninggalkan seorang ibu, seorang isteri dan 3 adik-beradik perempuan. Kenapa pergi kepada adik-beradik perempuan seibu sebapa? Sebab tak ada anak. Sebab tak ada anak lelaki dan tak ada bapa. Kan? Maka pergi kepada adik-beradik seibu sebapa. Isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/4 sebab tak ada anak. Ibu ni dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Kenapa ibu dapat 1/6 bukan 1/3? Sebab 3 adik-beradik perempuan sebapa. Yang 3 adik-beradik perempuan sebapa ni dapat berapa? 2/3. Sebab dia perempuan ramai. Maka ini kalau kita tengok 12 lah. Ya. 8/12. Ini adalah 2/12. Ini adalah 3/12. 3 campur 2, 5. 5 campur 8, jumlah 13/12. Soalan Osman ini adalah apa yang dipanggil sebagai aul. Jadi soalan aul, kita belajar, nak menjawab aul, kita belajar dekat urus pusaka. Tapi yang penting kat sini, saya nak sahabat-sahabat dapat nampak, macam mana nisbah faraid itu digunakan, digabungkan dengan asobah dan digabungkan dengan mahjub. Itu yang perlu difahami dalam proses perancangan harta. Ya? Okey. Saya teruskan lagi. Ya? Saya tak jawab 2 soalan lagi, tak apa. Ya? Saya teruskan dalam langkah keempat, langkah terakhir. Apabila kita dah tahu situasi kita punya pemilik harta tadi dengan isu-isu faraid yang dihadapi dia, kita dah tahu situasi dia, ya, kita dah kenali dia dengan langkah pertama, kita dah tahu siapa dia punya waris berhak, kita dah tahu dia punya nisbah faraid dan ke mana baki-baki faraid akan dihabiskan oleh siapa, maka barulah kita cadangkan ubat, prescription, iaitu langkah keempat. Ya, langkah keempat ini, yang pertamanya, ini adalah instrumen utama sahaja yang saya kongsikan di sini. Ya. Banyak instrumen perancangan harta yang lain. Contohnya surat ikatan amanah, ya, power of attorney dan sebagainya. Itu semua saya tanya sebut. Saya sebut hanya yang instrumen utama yang biasa digunakan. Apa dia? Yang pertama adalah wasiat. Dalil wasiat
adalah dalil hadis. Dalil wasiat adalah dalil Al-Quran ayat 180 ya, ayat 181 surah Al-Baqarah. Tapi ingat ya, ayat 180 itu mewajibkan wasiat tapi telah diwansuhkan, hukum wasiat sekarang adalah sunat kerana dah turunnya ayat-ayat faraid. Ya. Jadi wasiat ini ada 3 kategori. Wasiat pelantikan wasi, wasiat 1/3, wasiat pesanan. Ya. Jadi kita kena faham wasiat kalau digunakan untuk bagi harta, boleh bagi harta 1/3 sahaja kepada bukan waris. Ini boleh. Kalau gunakan wasiat pesanan untuk bagi pada waris, ya, kena dapat persetujuan waris-waris yang lain. Kalau ada waris tidak bersetuju, maka pembahagian melalui wasiat pesanan ini akan terbatal. Jadi wasiat ini dia punya kelebihan dia ada kelebihan, dia ada kekurangan dia dari segi hendak memberikan harta kepada waris. Waris berhak. Ya, maksudnya waris ni waris berhak. Kan? Kalau nak bagikan kepada anak angkat pun maksimum 1/3. Ya. Nak bagi anak angkat. Ya. Nak bagi sahabat-sahabat mu'alaf, nak bagi kepada keluarga bukan Islam, 1/3. Tak boleh lebih. Itu kalau nak bagi harta. Bila bagi kepada waris faraid, ya, maka iaitu bawah kategori wasiat pesanan, kena dapat persetujuan daripada waris-waris faraid yang lain yang tak dapat. Ya. Sama juga kalau gunakan wasiat pesanan tu sebagai wasiat nasihat tu sebagai kata saya berhasrat dengan ini supaya waris-waris faraid saya ya diberikan sama rata harta pusaka saya. Kena dapat persetujuan waris-waris lelaki. Waris faraid lelaki kan dapat lebih kan. Bila kata bagi sama rata dia akan dapat kurang. Kalau waris lelaki tu kata saya tidak bersetuju. Kan? Maka kita tengoklah berapa ramai waris lelaki yang tak bersetuju. Kalau seorang, bagikan dia dalam bahagian faraid, ya, bagi waris-waris yang lain yang bersetuju tu, bagi ikut sama rata. Tapi kalau semua waris lelaki tak bersetuju, maka kenalah ikut faraid. Ya. Itu adalah instrumen pertama. Instrumen kedua, ubat yang kedua adalah hibah. Ya. Hibah, dalil dia adalah dalil berdasarkan hadis. Ada yang merujuk kepada Al-Quran secara umum. Ya. Bermakna dalam Al-Quran ni banyak ayat-ayat yang mengatakan bahawa ya, berilah hadiah, ya, berilah pemberian ya, kepada ya, ahli keluarga dan sebagainya. Tapi itu tidak itu adalah secara umum, bukannya secara khusus. Secara khusus adalah hadis baginda Nabi, ya, iaitu hibah ini adalah pemberian hadiah atas dasar kasih sayang, ya, atas dasar kasih sayang. Ya, Waalaikumsalam. Apa ni tadi wasiat pesanan tu tak apa nampak lagi. Maksudnya apa beza antara wasiat 1/3 kepada bukan ahli waris dengan wasiat pesanan tu? Secara khulasah. Okey, wasiat 1/3 ini di sebenarnya adalah kategori wasiat amal jariah. Okey. Kalau nak mudah faham adalah wasiat amal jariah. Tapi wasiat pesanan tu tadi yang bagi harta melalui wasiat pesanan itu adalah bagi harta kepada waris-waris faraid. Itu selalu digunakan. Kan? Tak boleh gunakan wasiat maksudnya okey. Sebab wasiat 1/3 tu hanya kepada bukan waris tau. Ya. Wasiat pesanan selalunya digunakan untuk beri kepada waris secara sama rata. Selalunya digunakan macam itulah. Ya. Tetapi itu maksudnya wasiat tu wasiat supaya harta tu diberi secara merata. Sama rata. Selalu orang gunakan wasiat buat macam itu. Tapi itu kena pelaksanaan dia bergantung dengan persetujuan waris-waris yang lelaki lah. Sebab okay. Saya kata tadi kalau waris, sebab bila dia bagi kata arahan wasiat bagi sama rata, bermakna waris lelaki melepaskan hak faraid dia tau. Waris lelaki tadi melepaskan hak faraid. Sedangkan wasiat amal jariah tu 1/3 tu adalah perkara wajib. Itu waris tak boleh nak cabar.
Ya. Betul. Ya. Kalau Soalan. Ya. Clarify. Ya. Wasiat pesanan. Ya. Okay, wasiat pesanan ni kena adalah untuk kepada waris-waris. Wasiat pesanan. Ya. Ya. Yang wasiat 1/3 ni mana kena buat jugalah dengan wasiat pesanan. Di mana tak lebih siling tak lebih daripada 1/3 lah dengan siling dia. Ya. Kalau then, lebih kalau lebih pun kalau lebih bahagian yang lebih tu kena dapat persetujuan daripada waris-waris sebab kita ambil hak waris-waris. Bermakna Kan? wasiat Kalau waris kata tak bersetuju bahagian yang lebih tu nak dibagikan kepada bukan waris, maka kena bagi 1/3 sahaja. Ya, bermakna wasiat pesanan ni pakej pesanan lah. Pakej pesanan ni kena ada wasiat pesanan kena ada wasiat 1/3 dan wasiat pesanan. So kena kita punya package pesananku. Yes. Mesti ada wasiat 1/3 dan wasiat pesanan lah. Dalam pesananku yang wajib ni. Ya. Yang wajib dalam pesananku kita boleh buat 3-3 tapi ini yang wajib. Pelantikan wasi. Itu memanglah. Wasiat ni tujuan dia adalah pelantikan wasi. Tapi bila pelanggan kata bila dia nak buat wasiat, galakkan dia buat amal jariah. Yes, betul. Galakkan dia. Kan? Yang ini terpulang. Yang wasiat pesanan atau nasihat ni terpulang. Ya? Sama dia nak buat. Tapi yang ini digalakkan lah. Kalau tak rugi dia buat wasiat hanya untuk melantik wasi sahaja. Kalau lebih 1/3 mesti dapat concern daripada waris-waris lah. Waris-waris faraid. Sebab kita dah makan hak waris-waris faraid. Ya, betul. Okey. Jadi oleh kerana soalan pada wasiat tadi, satu peringatan saya nak beri kepada rakan-rakan semua, sahabat-sahabat semua. Kan? Wasiat ni penting sebab lantik wasi ni pemegang amanah ni. Nampak? Jadi bagi mereka yang ada anak-anak OKU dan anak bawah umur 18 tahun, maka lantiklah isteri. Bagi suami yang ada dua-dua ni atau salah seorang, lantiklah isteri sebagai pemegang amanah. Kerana kalau mengikut undang-undang syariah yang dipraktikkan di negara kita, susunan untuk mendapat pemegang amanah harta bagi anak-anak bawah umur adalah bapa kepada si mati. Kalau bapa kepada si mati tu tak ada, pergi kepada datuk sebelah bapa kepada si mati. Kalau datuk tak ada, pergi kepada amanah raya berhad. Itu kes yang berlaku kepada almarhum Abang Boci. Tapi almarhum Abang Boci sebab ada bapak dia, cuma bapak dia dah bercerai dengan mak dia. Jadi isteri almarhum Abang Boci tu kenalah negotiate dengan bapa dia supaya bapa dia tu bagi hak pemegang amanah itu kepada isteri dia, isteri almarhum Abang Boci. Jadi tu kena faham tentang wasiat ni. Jadi salah satu pelanggan prospek kita untuk wasiat adalah mereka yang ada anak-anak bawah umur dan anak-anak OKU. Okey. Balik. Ya, Waalaikumsalam. Wasiat yang pelantikan wasi ni, maksudnya yang sekarang ni yang Hans ada buat yang buat yang jom melantik wasi tu ke? Ya, betul. Maksudnya jom melantik wasi tu maksudnya kita melantik pemegang amanah untuk menguruskan harta supaya kita mati. Ya, betul. Dan dia termasuk juga kita boleh buat wasiat 1/3 ke? Boleh. Boleh. Maksudnya ada 2 surat lah nanti. Kena buat 2 surat lah. Satu surat melantik pemegang amanah, yang kedua surat untuk buat wasiat. Ya, tapi dari segi kita punya borang masih lagi borang A kalau buat dengan Hans. Nanti bila dokumen yang tu kan, dokumen yang dihantar pada Hans tu adalah bahagian dia, bahagian pelantikan wasi, bahagian wasiat 1/3 dan bahagian wasiat pesanan akhir. Ada 3 bahagian. Ada 3-3. Ada 3-3. Dan orang yang boleh pemegang amanah ni siapa saja boleh pemegang amanah? Maksudnya dengan syarat dia berumur 18 tahun, akalnya sihat, 18 tahun akalnya sihat dan tidak bankrupt.
Oh itu dia. Maksudnya kalau apa ni tak kisah dah mana. Kalau selain daripada waris boleh ke pemegang amanah? Boleh. Oh. Boleh. Tak ada masalah. Ya. Oh okey. Okey. Jadi balik semula kepada pakej hibah, ya. Hibah tadi adalah pemberian kasih sayang. Jadi hibah ni ada dua. Ya, hibah ada dua. Hibah mutlak. Okey. Hibah ni ada dua. Satu mutlak. Satu lagi ya bersyarat. Kan, ada dua. Kan? Jadi kalau hibah mutlak ni dia masih hidup, dia bagi, dia terus tukar nama, ya. Pertukaran milik tu berlaku. Tukar nama tu berlaku terus. Kalau harta bergerak. Kan? Kalau bersyarat ni penerima hanya terima selepas kematian si mati. Kematian si pemberi, ya. Jadi macam kita di Hans, kita praktiskan hibah bersyarat ni lah. Tabung haji, kalau buat dengan tabung haji, dia adalah hibah mutlak. Itu yang saya jawab soalan kenal tadi. Tapi dia tambah lagi hibah mutlak dengan amanah. Sebab tu pendeposit tu, walaupun akaun tu dah dihibahkan, dia boleh keluar masuk duit kat akaun tu sebab dia diberi amanah oleh penerima yang baru tu untuk buat untuk menguruskan akaun tersebut. Ya, itu yang tentang hibah tu tadi. Ya. Jadi kalau hibah harta hartanah nak buat hibah mutlak, terus dia pergi ke pejabat tanah. Ya, kalau nak buat hibah mutlak. Tapi syaratnya mestilah harta tu dah habis bayar kalau nak buat hibah mutlak. Ya. Jadi itu tentang package lah. Ya. Sedang tentang takaful, saya tak nak cerita sangat pasal takaful. Takaful ini digunakan untuk ya pastikan kita dapat membayar hutang-hutang kita lah. Jadi itu faham. Harta sepercarian adalah untuk kita pastikan bahawa kalau ada sumbangan pasangan kita, maka terhadap usaha sama terhadap harta tersebut, maka kita berikanlah ya bahagian mereka walaupun nama harta tu nama kita seorang. Ya, saya bersama Prof ada satu kes insya-Allah pada minggu hadapan untuk urus pusaka di mana dia dua nama, kan? Tapi nak kena negotiate dengan dia punya adik-beradik si mati sebab dia ada anak perempuan, nak kena negotiate di mana dari segi bukti pembayaran, ya, si isteri membuat 90% sumbangan, si suami hanya 10% sahaja. Jadi nak kena negotiate dulu dengan waris sama ada bersetuju tak nak bagi pada isteri 90%. Kalau tidak bersetuju, isteri kena tuntut di mahkamah syariah. Ya? Jadi itu contoh deklarasi harta sepercarian. Okay. Mahkamah ya. Mahkamah dia boleh bagi ke apa ni 9/10 tu kepada isteri sebab dia 90%. Boleh. Memang ada keputusan mahkamah yang maksimum satu pihak mendapat 90, satu pihak mendapat 10. Memang ada. Tapi ya dengan dia kalau tuntut di mahkamah kena ada bukti. Ya, kena ada bukti lah barulah mahkamah akan berpihak kepada pihak yang dapat membuktikan tu. Ya. Kalau yang kita buat yang itu yang ada masa belajar hari Rabu itu yang hang ada kepakan apa tu ada surat harta pencarian tu boleh tulis 90%. Pakej manjaku. Pakai manjaku. Boleh? Boleh tulis 90%? Boleh. Oh. Kan? Sebab itu adalah persetujuan antara kita dengan pasangan kan? Bermakna kalau kita ambil 90, suami ambil 90, pasangan hanya dapat 10 lah. Hello? Kan? Abu Nais ya? Jadi boleh terpulang kepada kita nak bagi pada isteri 60 ke, kita 40 ke, terpulang. Itu tujuan deklarasi harta sepercarian. Kalau kita tak buat, maka akan menjadi tuntutan di mahkamah lah bagi pihak yang menuntut. Ya? Itu bila pihak menuntut di mahkamah lagi lambat lah. Ya? Sebab kena ada pembuktian. Ya? Saya ada satu kes tolong kawan sebab dia datang jumpa saya bila kes tu dah masuk mahkamah. Ya? Dah 4 tahun dah tak selesai lagi tuntutan harta sepercarian. Salah satu sebabnya sebab PKP lah, COVID.
Tapi masa dia bicara dah berapa kali, ya, dah 4 ke 5 kali bicara, kan? Masih lagi tak selesai sebab walaupun dia ada pembuktian, ya, hakim masih lagi minta kalau boleh, ya, ada persetujuan antara suami dan isteri, ya. Bukan suami dan isteri, waris suami iaitu adik-beradik suami yang meninggal dunia dengan isteri. Itu yang tidak dapat, ya. Allahu a'lam. Jadi akhir sekali sahabat-sahabat, kesimpulan, ya. Kalau nak belajar faraid, ya. Minta maaf, tadi tangkut tadi ada orang telefon. Tadi yang kata yang Hans ada keluarkan surat yang hebah apa? Manjuku tu. Kan ada surat untuk harta sempencarian. Manjuku lah. Atau persetujuan suami isteri lah berapa dia nak letakkan bahagian-bahagian. Ya. Jadi maknanya sebab kita boleh letak paling tinggi 90 ataupun boleh tinggi lagi. Kalau nak bagi 99% kita punya 1% isteri, tak payah buat lah. Rugi. Buat duit je. 90% harta isteri, 10% harta suami. Boleh? Jadi kalau kita ada surat tersebut, contohnya suami meninggal, contohnya katakan harta rumah kan. Rumah 90% harta si isteri, 10% harta suami. 10% saja difaraidkan. Jadi dan surat tu kita bawa ke mahkamah, biasanya mahkamah terus lulus lah. Ya. Ya. Oh. Okey. Ya, sebab sudah ada perjanjian. Ya. Sebab itu bila ada deklarasi ni, kan, seboleh-bolehnya kalau bila kita buat deklarasi dengan Hans ni, Manjuku, terus buat sekali dengan pengesahan mahkamah hakim, pakej hakim. Bermakna bukan 2,000 saja, jadikan terus 6,000. Terus buat pengesahan mahkamah. Manjuku tu kalau ada mahkamah terus bayaran dia 6,000. 6,000. Sebab hakim adalah 4,000. Oh gitu. Sebab pakej hakim 4,000, pakej Manjuku 2,000. Itu semua Hans akan uruskan lah. Hans akan uruskan. Yang sign mahkamah tu? Ya. Hans akan uruskan. Okey? Okey. Jadi okey, ya. Akhir sekali adalah kesimpulan, ya. Mengenai kesimpulan ni simple lah, dah penghujung, ya. Dah penghujung. Pertamanya faraid adalah satu ilmu yang luas, ya. Kalau nak tengok faraidnya tadi, sebab tu saya pecahkan kepada perancangan harta dan urus pusaka. Urus pusaka banyak pengiraan dan banyak kaedah-kaedah. Contohnya tadi yang kita dah sentuh sedikit kaedah adalah aul, ya. Kan, kita dah tunjuk tadi macam mana boleh terjadi aul, tapi kita tak buat macam mana nak selesaikan masalah aul, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, faraid dalam perancangan harta ni kita kena faham teori faraid. Kena faham teori faraid, saya dah bagikan langkah-langkah tu, tapi yang penting kita kena faham adalah nisbah fardu yang 6 dan untuk siapa. Yang kedua kita kena faham ialah siapa memahjubkan siapa menjadi penghalang. Yang ketiga adalah asobah. Kita tahu tentang ini, kita dah mudah untuk kita menerangkan kepada pelanggan dan mudah untuk kita merancangkan harta untuk pelanggan. Ya. Yang seterusnya, dah dapat ilmu ni, amalkan dan manfaatkan, dan nak mudah faham amalkan ni, kan, kenalah bercerita dengan orang lain, sampaikan kepada orang lain, ya, prospek, pelanggan bercerita, ya, gunakan saya kata tadi carta struktur faraid, gunakan CSF tu, insya-Allah mudah nak faham. Akan mudah nak ingat. Dan apa yang saya tambahkan tadi dengan kategori, ya, waris asal, waris ganti, golongan atas, golongan bawah, golongan tengah, golongan sisi, itu akan memudahkan lagi untuk kita faham. Dan akhir sekali, ya, perunding-perunding kena faham maksud ayat 13, ya, hingga 14, 29 dengan 30. Ini, ya, berkaitan dengan apa yang diberikan oleh keterangan oleh Allah SWT tentang memakan harta yang batil. Ya, larangan memakan harta yang batil. Jadi jangan sekali-kali kita menjadikan perancangan harta ini
sebagai satu cara untuk menghalang mendapat waris-waris faraid yang lain mendapat harta. Sebab tu tadi ada soalan Datuk, hibah kan, berapa banyak harta kita boleh hibahkan. Dalam Islam tidak ada larangan mengatakan hibah tak boleh buat 100%. Boleh, diharuskan. Hukum dia harus hibah 100% harta kita semua. Ya. Tetapi Allah SWT itu Maha Kaya, Maha Agung. Dekat Malaysia ada harta-harta yang tak boleh dihibahkan. Bermakna di Malaysia tak boleh hibahkan 100% harta kita. Contohnya, perkara yang tak boleh dihibahkan apa? Antara harta yang tak boleh dihibahkan, simpanan KWSP. KWSP tak boleh dihibahkan kerana larangan akta KWSP. Duit dalam bank, duit kita sendiri, akaun kita sendiri, bukan akaun bersama, akaun sendiri tidak boleh dihibahkan. Akta Bafia, Bank dan Financial Institution Act yang menghalang untuk kita hibahkan akta duit dalam bank. Jadi ini bagi kita tak boleh hibahkan 100%. Kan? Apa yang saya risau ialah menggunakan dokumen hibah, kita hibahkan harta-harta kita ni dengan tujuan untuk menghalang waris-waris berhak yang lain yang sepatutnya dapat, waris-waris kadim dapat, kita halang mereka daripada dapat. Jadi kalau kita halang mereka daripada dapat, maka hukumnya kita adalah berdosa. Kalau kita yang jadi penasihat, maka kalau tengok cerita Piramli, dapatlah penasihat 20% tu dapatlah bahagian dia kan. Jadi itu yang kita kena faham. Jadi kita perunding, kalau buat perancangan harta untuk pelanggan, pastikan bahawa kalau saya benarkan pelanggan saya nasihat pelanggan saya, hanya 80% sahaja harta dihibahkan. 20% tinggalkan untuk difaraidkan. Jadi itu hanya sebagai rule of thumb lah. Dan akhir sekali peringatan daripada ayat 2 surah Asy-Syaff, iaitu yang ada ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu semua memperkatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kalau kita, maksud ayat ni simple lah, kita perunding, kita suruh orang buat wasiat, kita suruh orang buat hibah, kan? Tapi kita sendiri tak buat wasiat, kan? Jadi sekurang-kurangnya untuk diri kita sebagai perunding, buatlah wasiat. Buat wasiat, tinggalkan wasiat untuk keluarga kita. Sama ada nak buat dengan Hans ke, ataupun nak buat sendiri, pergi buat stamping kat Pesuruhjaya Sumpah, terpulang. Allahu alam. Jadi itu saja daripada saya, gurau-gurauan, salah silap, terkasar bahasa, menegur dan sebagainya. Saya minta maaf, itu adalah kelemahan daripada saya. Kalau tak ada soalan, saya nak habiskan. Ada soalan tak? Sebelum kita habiskan, sebab sekarang ni dah masuk waktu Zuhur dah. Okay, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, tadi KWSP kita tak boleh hibahkan. Tak boleh. Okay, tetapi adakah yang kita keluarkan daripada akaun satu untuk pelaburan amanah? Itu boleh dihibahkan kan? Boleh. Itu boleh. Okay. Itu boleh. Syaratnya jangan kita jual pelaburan amanah tu lagi lah. Yelah, pelaburan amanah masih ada. Masih ada, tapi mana bahagian yang kita keluarkan tu, berapa contoh 50,000 ke, kita boleh hibahkan kepada seseorang lah. Betul, boleh. Yang tu boleh. Azian punya soalan ni, kalau Datuk Sri meninggalkan seorang ibu, seorang isteri, satu anak lelaki, satu orang perempuan dari isteri pertama, dua anak lelaki dari bekas isteri kedua, dan satu anak lelaki dari bekas isteri ketiga. Wah, macam mana pembahagian? Dua anak lelaki, anak lelaki tu semua dapatlah. Kalau anak lelaki tu anak kandung dia, jadi dia dapatlah dua anak lelaki, isteri kedua, campur satu isteri pertama, campur satu isteri ketiga, 4 anak lelaki, bermakna 8 bahagian, campur satu anak perempuan, 9 bahagian. Jadi harta tu tadi, kalau Sri Mati meninggalkan seorang ibu, 1/6 pergi kepada ibu, 1/8 pergi kepada isteri, bermakna 1/6 4, 1/8 3, 7, 17
per 24 akan dibahagikan kepada 9 bahagian kepada anak-anak lelaki dan anak perempuan, iaitu as-sobah bi ghairihi, boy and girls, ya. Itu untuk soalan daripada Azian, ya, untuk saya jawab. Ya, ada soalan lain? Ada soalan lain? Dah tak ada soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Kalau tak ada, itu saja daripada saya. Salah silap, saya minta maaf, ya. Ampun dan maaf, ya, maafkan saya. Apa yang baik ambil dan amalkan, ya. Bagi mereka yang menang tadi 4 orang, tolong hantarkan alamat dan nama penuh kepada saya untuk saya hantarkan hadiah-hadiah yang dijanjikan. Itu saja daripada saya, ya. Manfaatkan ilmu ini. InsyaAllah, ya, saya akan bincang lagi dengan Azmi untuk seterusnya, iaitu saya janjikan dengan Azmi, berbincang dengan Azmi, iaitu untuk faraid dalam urus pusaka. Dan Encik Azhar dia minta dengan saya untuk lakukan bagaimana pelaksanaan khutbah pusaka dan juga kaunseling pusaka. Ada dua berbeza antara khutbah dan kaunseling. Khutbah pusaka adalah bagi mereka yang telah membuat perancangan harta. Kaunseling pusaka bagi, ya, waris-waris, ya, bagi si mati yang tidak meninggalkan, tidak membuat perancangan harta, tapi waris-waris dia datang jumpa kita untuk minta bantuan menguruskan urusan pusaka, tuntutan pusaka. Jadi itu beza antara khutbah dengan urus pusaka. Jadi setakat ini ada dua permintaan ini, ya. Cik Azhar baru bercakap dengan saya semalam, Tok, kita kena buat khutbah pusaka dan kaunseling pusaka punya sesi, ya. Cuma Cik Azhar belum tetapkan tarikh dia. InsyaAllah saya akan berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat semua di masa akan datang, insyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Datuk. Afwan. Terima kasih, Datuk. Syukran jazilan. Amin, amin. Wa iyak, ya. Okey. Akila makin terima kasih, Datuk. Sama-sama Abang Amiruddin, apa khabar? Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Sama sih. Okey. Ya. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Okey. InsyaAllah. Terima kasih.